Fasa persaraan boleh menjadi satu detik yang menggembirakan bagi sesetengah individu. Detik transisi ini dilihat boleh memberikan individu rehat yang cukup dan mereka juga boleh melakukan apa sahaja aktiviti yang diinginkan. Kebebasan ini menjadikan individu kreatif pada usia tua. Ada di antara mereka yang melakukan aktiviti perniagaan secara bersendirian, ada yang mula mencari hobi baharu seperti berkebun dan ada juga individu yang mengambil peluang untuk mengembara mengelilingi dunia. Namun, bagi sebilangan masyarakat, persaraan boleh menjadi faktor kemurungan yang berpanjangan. Hal ini terjadi berikutan individu mempunyai banyak komitmen yang perlu ditanggung, kos sara hidup yang tinggi dan tidak merancang aktiviti selepas bersara dengan betul. Tidak dinafikan kualiti hidup yang baik selepas persaraan merupakan aspirasi setiap pesara. Oleh itu, persediaan fizikal dan mental amat penting bagi setiap individu yang akan melangkah ke dalam fasa ini. Baik, bersara merupakan satu persoalan yang subjektif yang mungkin kita semua masih belum ada jawapannya. Jadi pada hari ini sebagai inspirasi untuk anda semua, apakah kerjaya selepas bersara, kita bersama dengan 3 orang wanita hebat pada hari ini sebagai tetamu kita untuk topik kita. Betul, Farid. Kita bersama dengan Puan Nurlia Ahmad selaku seorang bekas pesara tentera udara yang pernah berkhidmat selama 22 tahun. Selamat datang, Puan. Ya, betul. Sehat ya? Ya, sihat. Okey, baik. Serba hijau pada hari ini. Puan Nur Hasimah Abdul Aziz, seorang pesara penjawat awam bersama dengan kita, dan di hujung sana kaunselor dari Pusat Pakar Psikologi Jiwa Damai, Puan Faizah Muhammad Osman. Terima kasih bersama kita pada hari ini. Okey, baik. Kita tujukan soalan pertama terus kepada Puan Nurlia ya. Selaku seorang pesara tentera udara yang pernah berkhidmat menabur bakti selama 22 tahun. Saya pasti ramai di rumah dan kami berdua juga ingin mengetahui sedikit latar belakang Puan sendiri. Mungkin Puan boleh kongsikan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan assalam sejahtera. Sebelum saya menceburi diri dalam bidang keesawanan, saya adalah seorang pesara tentera udara Diraja Malaysia, yang mana saya di dalam bidang ketugangan pembantu kawalan trafik udara. Yang mana tugas-tugas saya lebih kepada pengoperasian seperti memantau pergerakan penerbangan pesawat, merekod data-data berkaitan tentang penerbangan pesawat, menyediakan seperti keadaan cuaca dan peta-peta untuk para pilot dan kru-kru anak kapal. Wow, saya dah teruja ni. Maknanya kalau kita tengok polis trafik di jalan raya, ini trafiknya di udara. Okey. Selepas itu saya juga dibesarkan, dilahirkan di Jerantuk Pahang, yang mana saya adalah anak jati peneroka iaitu di Felda Padang Piu Jerantut. Okey, baik. Saya memasuki alam ketenteraan pada bulan November 1997, yang mana kalau semua tahu pada tahun itu Malaysia mengalami kegawatan, serba kekurangan. Saya masuk dengan sajah daripada ayah saya iaitu Ahmad bin Saidin. Ayah saya merupakan seorang pesara tentera juga. Dari sokongan beliau saya dah masuk dan saya berjaya menamatkan perkhidmatan sehingga bersara wajib pada Disember 2019. Maknanya bulan 12 tahun lepas. Okey, menamatkan itu saya pengkalan udara TDM Subang adalah pengkalan yang terakhirlah. Saya berkhidmat di situ selama 2 tahun dan saya berbangga menjadi salah seorang perwira negara. Dan memang berjiwa pahlawan. Tapi saya kira wanita kesemuanya berjiwa pahlawan. Di mana sekarang kita mungkin nak menyingkap sedikit kisah daripada Puan Nur Hasimah sendirilah. Mungkin sedikit latar belakang dan juga kabarnya terus tak lama terus ada satu kerjaya yang baru kabarnya. Okey. Sehingga 1 Julai 2020, saya menjadi penjawat awam sebagai Merinyu Lesen tertinggi di dalam Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Tugas-tugas saya ialah dalam bidang penguatkuasaan lesen di pasar-pasar malam seluruh Kuala Lumpur lah. Jadi sebenarnya sebelum lagi saya bersara tu, saya dah fikirkan apa saya nak buat.
Di hujung minggu sebenarnya saya dah mula buat cookies untuk saya. Sebenarnya dalam hati saya, lepas bersara kita tahu semua duit dah berkurang kan. Tinggal 60%. So tapi saya tak nak kurangkan tu semua. Saya nak bersara dalam keadaan biasa. Apa yang saya dapat selama hari ni, saya nak gunakan seperti hari saya bekerja. Saya tak nak gaji yang tinggal 60% tu. Bila saya kira-kirakan 60% tu hanya tinggal untuk saya je rasanya. Jadi saya tak boleh. Saya perlu berkongsi dengan orang lain. Jadi untuk berkongsi dengan orang lain, saya perlu ada pendapatan yang lebih daripada itu. Paling tidak pun yang sama macam dulu, tapi berharapannya lebih lah kan. Untuk saya teruskan, saya boleh berbelanja, boleh belanja orang lain juga, belanja ke arah sumbangan-sumbangan, bantuan apa semua. Jiwa saya macam tu, saya nak teruskan. Saya tak nak kurangkan. Bermakna dia mengekalkan gaya hidup ataupun kata maintain the lifestyle lah sebenarnya. Saya nak macam tu. Tapi saya kira itu antara persoalan ataupun sesuatu yang memang semua orang yang akan bersara akan bimbang, kewangan kan. Mungkin Puan Faizah boleh kongsikan, bila seseorang itu bersara, setiap orang mempunyai tafsiran sendiri mengenai persaraan kan. Tapi fasa itu tidak boleh dielakkan. Ada yang akan berasa teruja, kita akan bersara, ada yang sedih, lepas tu kena menyesuaikan diri, kena menerimanya. Bagaimana setiap orang boleh menerima fasa-fasa ini, Puan? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kerana menjemput saya dalam wanita hari ini, pada hari ini. Untuk seseorang menerima fasa-fasa dalam persaraan itu sendiri, biasanya bila kita start bekerja saja, kita dah tahu. Umur persaraan 55 ke 60. Malah ada orang yang bersara lebih awal. Bersara pilihan umur 45. Okay, jadi realiti itu kita semua dah maklum. Yang nak menerima dan tak menerima selalunya ialah bila kita kita tak nak bersara tapi kita terpaksa bersara. So orang yang ada resisten kat situ, dia menerimanya dengan hati yang berat. Tetapi kalau orang yang dah menerima realiti itu dari awal lagi dan dia ada perancangan yang baik untuk yang dia akan lakukan selepas bersara, saya rasa penerimaan bagi diri dia taklah begitu susah untuk menerimanya. So yang penting kat sini ialah perancangan. Perancangan dan persiapan untuk diri seseorang untuk bersara. Maknanya dah ada mindset macam Puan Nur Hasimah lah tadi tu. Dah tahu dah. Dah pun bersedia. Okey, kepada Puan Nolia sendirilah. Kalau kita lihat tadi Puan ada mengatakan dah beralih kepada bidang keusahawanan. Sesuatu yang cukup menarik. Mungkin saya pasti memang daripada awal tu dah bersedia. Macam mana dah mula bersedia dan tahu apa yang nak jadikan kerjaya selepas bersara tu? Dalam bidang keusahawanan ni, saya memilih dalam perkhidmatan makanan. Yang mana saya permulaan perniagaan itu, saya mempunyai kedai yang itu Mamalia Kitchen, nasi Mamalia Kitchen, air asam sempoi. Yang mana di situ saya memulakan perniagaan dengan menu untuk makan tengah hari. Keistimewaan menu saya ni iaitu nasi Mamalia Kitchen ini di rumah khas dengan rempah-rempah ratus yang sangat baik untuk nasi. Ramai customer datang makan sangat berpuas hati dan dia akan datang dan repeat berkali-kali lah untuk menu yang daripada Mamalia Kitchen ini. Di samping air asam sempoi yang saya menggunakan resipi istimewa dengan ada menu daging masak hitam yang lembut dan ayam masala yang rasanya yang amat unik dan istimewa. Customer datang memang amat berpuas hati. Di samping itu juga saya menjadikan kerjaya kedua saya dalam usaha perniagaan ini disebabkan sebelum dalam ketenteraan sebelum bersara saya ada menghadiri kursus-kursus di Perhebat. Sebagaimana sedia maklum, Perhebat itu Badan Pengurusan Hal Ehwal bekas Angkatan Tentera di Sungai Buloh.
Di situ semua bakal-bakal pesara menjalani kursus di situ. Contoh macam saya ambil selama setahun di sana dalam pakej pengurusan perkhidmatan makanan. Di situ cikgu-cikgu penaga pengajar akan mengajar cara-cara menjadi seorang usahawan yang berjaya untuk menguruskan restoran, kafe, gerai dan kantin-kantin sekolah, semua berkaitan dengan bisnes. Mereka inputkan semua ilmu-ilmu tentang perniagaan yang sehinggakan saya confident untuk menceburi diri dalam perniagaan. Sehingga sekaranglah yang masih ada ni perniagaan itu, alhamdulillah. Maknanya kita memang nampak jelas kalau dalam angkatan tentera mereka sediakan bagi mereka yang berkhidmat tu untuk persaraan. Satu kelebihan lah Farid, dan kini Puan tengah menjana pendapatan menggunakan apa yang dipelajari. Alhamdulillah, apa yang ilmu yang saya dapat daripada perhebat saya praktikkan sepenuhnya dalam dunia perniagaan saya yang sekarang yang sedia ada ni. Tapi saya kira ramai dekat rumah juga Puan ingin mengetahui di sebalik kejayaan Puan ni, siapa yang mendorong Puan sebenarnya? Mendorong untuk terus saya berjaya sebenarnya selain daripada ayah dan ibu saya di kampung serta guru-guru dan tenaga pengajar di perhebat, dia adalah suami saya iaitu Muhammad Rosdan bin Abdul Rahim yang ada sekarang ni di sini. Bersama memberi sokongan sampai ke studio. Beliau tak kira masa, tak kira waktu, sentiasa memberi sokongan. Dia umpama tulang belakang saya lah. Sumber impresi saya juga dan sama-sama mengusahakan perniagaan ini. Dari segi masakan dia tolong untuk sediakan menu-menu, semua dia tolong daripada rumah sampai ke kedai untuk customer, semua dia banyak menolong dan membantu saya lah. Tanpa dia saya rasa saya takkan sampai ke tahap inilah. Saya berterima kasih sangat kepada suami saya iaitu Muhammad Rosdan bin Abdul Rahim. Sugi pernah dengar tak di balik kejayaan seorang wanita adanya seorang lelaki? Macam balik pula. Okey. Baik, Puan Hasimah, kalau kita lihat ini adalah kejayaan daripada Puan Nurlia. Puan Hasimah sendiri, apakah bidang kesusahan anda sekarang dan kenapa tak pilih untuk berehat saja? Bagi saya berehat, tidur tu dah cukup rehat dah sebenarnya. Jadi bila saya bangun tu saya kena buat sesuatu. Jadi selepas saja saya bersara, saya menyambung sebenarnya kerja-kerja hujung minggu yang saya buat cookies tu. Lepas tu saya fikir, kenapa tak inilah masa untuk saya pulun buat sepenuh masa. Kata saya buat sepenuh masa dan saya boleh keluarkan lebih banyak lagi produk saya. Kalau macam dulu hujung minggu dapat buat 30 balang ataupun 50 paket. Saya buat cookies. Cookies saya tu dia sepanjang masa, bukan bermusim hari raya. Walaupun orang kata tak nenas, almond London semua tu akan datang pada hari raya kan. Tapi tak, saya buat tu sepanjang masa. Sepanjang masa dan permintaannya pun ada. Persoalannya bagaimana pula pandangan daripada mungkin ahli keluarga sendiri, sokongan, mungkin pendapat daripada mereka? Sebenarnya sokongan paling hebat daripada keluarga lah. Daripada suami dan anak-anak. Baik. Kalau kita dengarkan apa yang dikongsikan oleh kedua-dua mereka ni, Puan Faiza, kita boleh katakan yang kedua-duanya minat dalam apa yang mereka lakukan. Jadi mungkin Puan Faiza boleh kongsikan betapa pentingnya kalau kita nak memilih kerjaya selepas bersara ni, kalau ia sama, orang kata tally dengan minat kita, dengan hobi kita. Selalunya bila kita bekerja dalam bidang kerjaya kita sebelum bersara, itu ialah kerja kita yang kerja yang serius, yang menggunakan otak sebelah kiri. Rutin kita kan. Selalunya selepas bersara, orang akan beralih kepada apa yang dia minat. Apa yang dia passionate about. So kalau berniaga, macam perniagaan pun ada macam-macam perniagaan. So selalunya orang yang bersara tu dia akan memilih apa yang dekat dengan dia. Apa yang dia suka, apa yang dia cekap, dia mahir untuk buat dan ada permintaan ke arah tu. Dan of course satu lagi ialah sokongan lah. Macam Puan Nurlia dan Puan Hasimah. Memang kita tengok sokongan
keluarga tu, suami dan anak-anak padu. So itu yang menjadikan mereka bersemangat untuk meneruskan kerjaya selepas bersara. Okey, baik. Baik. Untuk Puan Nolia sendirilah, apakah sebenarnya rahsia kejayaan anda sehingga ke hari ini dan pastinya akan terus berjaya lagi? Okey. Sebenarnya tiada jalan pintas untuk mencipta sesuatu kejayaan. Contoh seperti saya bangun di awal pagi, sebelum subuh dah bangun dah, cabarannya untuk menyediakan bahan-bahan untuk perniagaan, memasak di awal pagi dan set pada minda untuk mestilah betul. Set pada minda mestilah betul dan apa yang kita buat tawakal dan usaha yang gigih dan ada keyakinan diri untuk meneruskan kerjaya di dalam perniagaan saya ini. Lepas itu mesti ada satu keazaman yang membolehkan kita sentiasa satu tekad di dalam diri kata apa yang kita buat sehingga berjaya dan tidak boleh dibawa main-main ataupun sebagainya lah. Jadi momentum itu, motivasi itu kena sentiasa ada. Tiada jalan pintas seperti yang Puan kongsikan tadi. Okey Puan, Puan Asmah, baik. Mungkin saya ringkas ada sebarang pesanan akhir kepada mereka di luar sana kemungkinan yang akan bersara tapi masih belum bersedia. Masih belum bersedia, ya. Tak bolehlah macam tu. Sebenarnya 2-3 tahun lagi yang kita nak bersara tu sebenarnya kita dah kena ada perancangan tu. Setuju? Nah, kita jangan lupa sebenarnya kebergantungan kita memang kepada Yang Esa, tetapi untuk menyusun kehidupan kita setelah bersara itu ialah diri kita sendiri. Ya, dengan niat kita, dengan kita memanfaatkan kesihatan yang diberi, apa perlunya bermalas-malas kan? Betul. Dengan tubuh badan yang sihat. Kita boleh buat pelbagai perkara, boleh mendatangkan pendapatan dan dalam waktu yang sama kita meningkatkan taraf ekonomi, terutamanya wanita-wanita Melayu di luar sana. Baik. Itu yang paling saya suka. Semangat Puan Ya, betul Farid. Baik Puan Faizah, di penghujung segmen ini mungkin satu tips yang boleh Puan tujukan kepada wanita-wanita di luar sana ataupun yang baru akan bersara ataupun yang baru bersara. Okey, untuk kita semualah yang bekerja, yang paling penting ialah perancangan kewangan dari awal kita bekerja. Perancangan kewangan tu tak boleh buat dekat hujung-hujung persaraan. Tetapi pemilihan kerjaya boleh dibuat mungkin macam Puan Hasimah cakap 2-3 tahun sebelum kita bersara. Dan hidup kita ni saya suka gunakan konsep ikigai. Tujuan hidup. Di satu pulau di Okinawa, Jepun. Mereka mengkaji kenapa penduduk dekat situ boleh ada jangka hayat yang tinggi, yang umur yang panjang sampai 100 tahun. Okey, kerana konsep mereka tiada persaraan. Tiada istilah bersara. Mereka kekal relevan. So macam itulah juga. Sebagai penutup kita kepada Puan Nolia, apa nasihat Puan kepada bekas tentera di luar sana? Sebenarnya kejayaan boleh dimiliki oleh sesiapa saja tanpa mengira siapalah kita sebagai pesara tentera ataupun tidak. Yang penting mestilah komitmen, rajin, mesti ada kejujuran dan yang penting sekali kita ada semangat dan keazaman untuk terus berjaya. Baik, sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada Puan Faizah Muhammad, Puan Nur Hasimah dan juga Puan Nolia kerana bersama kita memberikan serba sedikit ringkas padat inspirasi untuk kita semua. Saya sudah bersemangat dan sudah mendapat sedikit inspirasi. Dah bersedia untuk bersara? Belum lagi. Saya amat muda. Apapun terima kasih kepada ketiga-tiga wanita hebat kita hari ini. Kita akan berehat sebentar, kembali selepas ini dengan satu demo craft. Cukup menarik. Jangan ke mana-mana.